Jawatan kuasa kasar menteri-menteri ditubuhkan. Usaha cari penawar COVID-19. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah hari ini Khamis 9 Mac 2020 bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Seperti biasa kita akan melintas langsung dari negeri-negeri. Kita mulakan dengan perkembangan dari RTM Kuching bersama penyampainya Damia Cassandra Manja, antaranya tentang usaha DBKU selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Selepas itu kita ke RTM Kota Kinabalu bersama Konstantin Palawan meninjau hari kedua pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan untuk perkembangan dari RTM Johor pula, kita bersama Nur Akila Arba'in tentang inisiatif Majlis Bandaraya Johor Bahru dalam membendung COVID-19. Setia bersama Berita Wilayah. Baik, kita mulakan dengan perkembangan Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat Malaysia agar duduk di rumah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Ia penting bagi memastikan penularan COVID-19 dapat dikurangkan. Malah jika orang ramai tidak mengindahkan langkah itu, kerajaan mungkin terpaksa melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bagi memutuskan rantaian jangkitan virus tersebut. Kenapa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini selama 2 minggu? Inilah COVID-19 ini mempunyai hayat inkubasi ataupun incubation 2 minggu. Terdapat kes di mana simptom hanya muncul selepas itu. Dan kerajaan berharap selepas habis tempoh 2 minggu, mereka yang mempunyai simptom berjaya diasingkan untuk diberikan rawatan, menjadikan Malaysia ini bebas daripada COVID-19. Jelas Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, beliau memikul tanggungjawab besar untuk menangani krisis penularan COVID-19 dalam negara. Beliau berharap semua pihak dapat bekerjasama dan memberi sokongan bagi memastikan virus berkenaan dibanteras habis-habisan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM160 juta kepada Kementerian Kesihatan. Ia akan disalurkan kepada 26 buah hospital seluruh negara yang terlibat dalam menangani wabak COVID-19. Peruntukan itu akan melibatkan pembelian aset perubatan dan bukan perubatan. Saya akan beritahulah kepada Menteri Kewangan supaya kita dapat luluskan dengan seberapa segera, kerana ini adalah suatu krisis yang agak serius yang tak boleh kita lengah-lengahkan. Beliau ditemui ketika lawatan kerja di Hospital Permai Johor Bahru Johor. Perbelanjaan itu perlu dipercepatkan bagi memastikan rawatan-rawatan kepada mereka yang dijangkiti dapat disegerakan. Kerajaan buat masa ini sudah membelanjakan lebih RM259 juta melibatkan pembelian ubat-ubatan. Terdahulu beliau menghadap Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di Istana Pasir Pelangi. Bagi melaksana Perintah Kawalan Pergerakan peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 diwartakan. Polis dan rela dilantik sebagai pegawai yang bertanggungjawab. Perhatian, perhatian, perhatian. Ini adalah pengumuman daripada Polis Diraja Malaysia. Kuasa diberikan di bawah Seksyen 3 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit dalam kurungan Akta 342. Justru Majlis Keselamatan Negara MKN menasihatkan orang ramai supaya berada di rumah sepanjang masa kecuali bagi memenuhi keperluan asas. Mereka juga diminta mengamalkan jarak sosial antara satu sama lain. Sebarang pertanyaan lanjut boleh diajukan kepada Pusat Pengurusan Operasi Negara seperti talian tertera.
Kabinet menubuhkan jawatan kuasa khas menteri-menteri bagi menyelaras pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula semalam hingga 31 Mac ini. Jawatan kuasa itu melibatkan 19 menteri, Ketua Setiausaha Negara, Majlis Keselamatan Negara MKN, Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera, Peguam Negara dan Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata penubuhan jawatan kuasa itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet semalam. Beliau yang juga Menteri Pertahanan menjelaskan ia akan dianggotai agensi penyelaras yang terbabit dengan penugasan sepanjang tempoh perintah berjalan. Tujuan jawatan kuasa yang dibentuk ini adalah untuk menyelaraskan peranan dan tindakan daripada kesemua kementerian-kementerian yang mempunyai kaitan dengan COVID-19. Kita telah pun mengadakan mesyuarat sebanyak 2 kali, iaitu semalam dan hari ini, dan mesyuarat ini akan berterusan sehingga ke 31 Mac, iaitu hari terakhir kawalan ataupun sekatan pergerakan yang telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa itu di Putrajaya. Selain itu, beliau turut memaklumkan sidang media akan diadakan setiap hari pada 12.30 hari bagi mengumumkan maklumat terkini kepada rakyat. Baik, dalam pada itu, Polis Diraja Malaysia PDRM sedang menjejaki 4,000 lagi peserta Ijtima Tabligh di Masjid Sri Petaling yang dianjurkan pada 27 Februari hingga 1 Mac lalu. Ini kerana terdapat masih belum tampil membuat saringan COVID-19 dan ini menimbulkan kebimbangan rakyat. Sehubungan itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menasihatkan peserta ijtima itu yang belum dapat dikesan segera tampil membuat saringan COVID-19. Saya faham ada kebimbangan terhadap kumpulan tabligh yang masih lagi tidak dikesan, seramai 4,000 lagi yang tidak dikesan. Pihak polis telah pun membuat keputusan untuk mereka sendiri mengesan kumpulan tabligh yang masih belum tampil untuk membuat saringan dan sebagainya. Dan saya juga meminta kepada kumpulan tabligh yang belum dikesan ini supaya datang sendiri ke pusat-pusat kesihatan untuk membuat pemeriksaan dan sebagainya tanpa perlu dicari oleh pihak polis dan sebagainya. Sementara itu, merujuk berkenaan 87 rakyat Malaysia yang difahamkan menyertai Perhimpunan Tabligh di Indonesia, pihaknya membuat keputusan kumpulan terbabit perlu dikuarantin selepas pulang ke Malaysia. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein menzahirkan rasa lega Perhimpunan Jemaah Tabligh di Sulawesi, Indonesia ditangguh susulan kebimbangan penularan jangkitan COVID-19. Beliau dalam catatan di media sosial berkongsi laporan media berhubung penangguhan itu. Katanya beliau menerima banyak makluman orang awam berhubung perhimpunan itu yang didakwa akan disertai oleh rakyat Malaysia. Pihak berkuasa dan penganjur mencapai kata putus untuk menangguhkan acara yang dijadual berlangsung di Goa berhampiran Bandar Makassar. Ia berikutan acara sama yang sebelum ini berlangsung di Malaysia mencetuskan ratusan kes jangkitan COVID-19. Pemerintah Goa Adnan Puricta Ihsan Yassin Limpo dalam kenyataan yang dikongsikan menjelaskan Perhimpunan Tabligh Sulawesi ditunda dan ribuan peserta dikuarantin sebelum dibenarkan pulang ke kediaman atau negara masing-masing. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bekerjasama dengan semua kementerian dalam usaha mencari penawar COVID-19. Menerusi Malaysia Genome Institute, pihak yang secara langsung melakukan penyelidikan berhubung COVID-19 dalam mengenal pasti jenis virus yang kini telah mengorbankan 2 nyawa di negara ini. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Ahmad Amzad Hashim berkata, fokus ketika ini adalah formulasi kaedah perawatan dan kaedah pencegahan. Seluruh jentera penyelidikan kita sedang
round the clock untuk melakukan kajian terhadap sampel-sampel yang telah kita terima. Setakat ni ada dalam 6 sampel semua, dan sekarang ni kes dengan lebih banyak kes yang kita terima, lebih banyak sebab dia bukan satu jenis, dia ada banyak jenis. Dia jenis virus yang bermutasi. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. ...110 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif positif virus itu sebanyak 900 kes setakat ini. 63 daripada 110 kes itu berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Sri Petaling, Selangor. Menteri Kesihatan Datuk Seri Adham Baba berkata 20 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Manakala 15 kes lagi telah pulih dan dibenarkan pulang. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih dan telah discharge dari ward sebanyak 75 kes. Sekiranya tidak sihat, saya menyeru rakyat Malaysia supaya hubungilah virtual health advisory dan mengikuti sesi webinar yang diadakan setiap hari bermula 9 pagi melalui pautan doctoroncall.com.my/coronavirus. Beliau memaklumkannya pada sidang media perkembangan COVID-19 di Putrajaya. Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Luangkan masa bersama-sama anak, isteri dan ahli keluarga. Tidak perlulah keluar ke mana-mana. Dengan cara ini, saudara-saudari terhindar daripada jangkitan COVID-19 dan penularan wabak ini insya-Allah dapat kita bendung. Inilah tujuan sebenar Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan. Kita ke perkembangan seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia menafikan terdapat helikopter tentera khas yang digunakan untuk membuat semburan disinfeksi COVID-19 dari udara di seluruh negara. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Effendi Buang menegaskan berita yang tular di media sosial itu adalah palsu. Dalam satu kenyataan, beliau berkata walaupun tidak dinyatakan jenis helikopter milik pasukan perkhidmatan mana, sama ada tentera darat, TUDM atau TLDM, namun penggunaan perkataan tentera serta hebahan tidak benar boleh mencetuskan suasana panik. Orang ramai juga dinasihatkan tidak mudah terpengaruh dengan sebarang berita yang boleh mencetuskan kebimbangan. Orang ramai diminta untuk mendapatkan maklumat COVID-19 yang sahih daripada talian CPRC Kebangsaan, begitu juga saluran Telegram MKN. Masuk hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa, orang ramai terutamanya warga kota dilihat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Beberapa jalan utama di ibu kota kelihatan kurang kenderaan dan kebanyakan kedai pula ditutup kecuali melibatkan sektor perkhidmatan serta makanan. Pada masa yang sama, pihak berkuasa tempatan termasuk anggota keselamatan turut melakukan pemantauan. Kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Shinasami yang membuat tinjauan di ibu negara. Hari ini masuk hari kedua berkuat kuasanya Perintah Kawalan Pergerakan, dan apa yang saya boleh nyatakan di sini pada hari ini, warga kota telah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Namun begitu, masih terdapat individu yang degil dan ingkar kepada arahan yang telah diberikan. Antara lokasi yang sempat kami tinjau ialah Bangsar, Brickfields, Bukit Bintang, Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Masjid India. Hasilnya, kami mendapati kebanyakan warga kota akur dengan perintah tersebut dan tidak melakukan aktiviti luar.
Selain itu, Perintah Kawalan Pergerakan yang mengenakan premis makanan hanya menjual secara bungkus dan pengantaran telah dipatuhi. Dari aspek perkhidmatan awam pula, diakui terjejas susulan penutupan pusat beli belah utama negara termasuk pejabat-pejabat pelbagai sektor pekerjaan. Keingkaran Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa semalam hingga 31 Mac adalah satu kesalahan jenayah dan moral. Mengikut Seksyen 11-4 dan Seksyen 24-A Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, hukuman bagi kesalahan itu ialah penjara hingga 2 tahun, denda tidak melebihi RM1,000 atau kedua-dua sekali. Bersama kita memikul tanggungjawab mencegah wabak COVID-19. Duduk di rumah dan jangan keluar. Muhammad Cedasami, RTM. Orang ramai di Kedah patuh Perintah Kawalan Pergerakan. Bandaraya Alor lengang buat hari kedua. Tinjauan RTM mendapati lalu lintas di jalan utama kurang kenderaan berbanding hari biasa. Antaranya lokasi yang menjadi tumpuan pelancong dan ikonik Bandaraya Alor seperti Balai Besar, Dataran Medan Bandar dan Masjid Zahir. Pihak pengurusan Masjid Zahir juga memaparkan notis penutupan sepenuhnya bermula 18 Mac lalu hingga 31 Mac bagi membendung penularan COVID-19. Selain itu, di Wisma Persekutuan Anak Bukit, kesemua pejabat agensi kerajaan ditutup. Hanya terdapat beberapa pekerja sahaja yang bertugas bagi setiap agensi dengan tujuan meminimumkan penggunaan tenaga kerja bagi mengelak penularan wabak. Tinjauan di sekitar premis makanan di Stadium Darul Aman juga mendapati kebanyakan premis masih ditutup. Kita pun tak naklah yang dah kerajaan kata boleh menikah tapi tak apa je. Kita ikut je. Sebab janji kita boleh ada pendapatan. Itu je. Premis makanan yang dibuka hanya membenarkan pelanggan membungkus makanan sahaja. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 31 Mac depan, Polis Negeri Sembilan telah menjalankan sekatan jalan raya bermula semalam. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof, sekatan tersebut dibuat mengikut tindakan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Akta 342. Pelaksanaan sekatan tersebut bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai untuk berada di rumah dan mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan jangkitan wabak COVID-19. Telah laksanakan sekatan jalan raya sejak malam tadi. Kita telah keluar berjumpa dengan masyarakat, bagi announcement, bagi nasihat dan sebagainya supaya dia bersurai balik rumah, masing-masing duduklah rumah. Kalau tak ada perlu keluar, jangan keluar. Ini antara yang telah kita laksanakan. Justru orang ramai diminta memberi kerjasama kepada pihak polis dengan memaklumkan pergerakan masing-masing ketika melalui sekatan jalan raya. Datuk Muhammad memberitahu demikian ketika ditemu bual di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Seremban. Polis Melaka menjalankan beberapa penguatkuasaan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan termasuk pemantauan oleh pasukan tanpa uniform. Ketua Polisnya, Datuk Mat Kasim Karim berkata, pasukan yang terdiri daripada anggota-anggota cawangan siasatan jenayah itu akan melakukan pemantauan terhadap premis-premis hiburan di seluruh negeri, khasnya di kawasan tumpuan pelancong. Jelasnya pemantauan berkenaan sudah berjalan sejak jam 4 petang semalam di 3 daerah bagi memastikan premis-premis ini seperti pusat-pusat hiburan, pusat judi dan rumah urut menutup premis mereka sekaligus mematuhi arahan yang diberikan. Turut dijalankan penguatkuasaan sekatan jalan raya di lokasi-lokasi strategik serta pemantauan oleh pasukan kereta peronda polis dan unit rondaan bermotosikal di seluruh negeri itu. Sebagai contoh, saya sebut tadi ada pasukan yang tanpa uniform, iaitu daripada bahagian jenayah, di mana tumpuan utama pusat-pusat hiburan di Melaka ni seperti contoh di Melaka Raya dan sebagainya pun kita perlu ambil berat, kerana di sana kalaulah tidak dikawal, kemungkinan kegagalan pihak-pihak yang berniaga ni untuk terus beroperasi itu akan banyak memberi ruang kepada masalah penyebaran yang akan berleluasa. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di pejabatnya di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka, Bukit Beruang, Melaka.
Polis kontingen Perlis menjalankan operasi penguatkuasaan di sekitar Kangar bagi memastikan perintah kawalan pergerakan yang diumumkan dipatuhi. Turut diperiksa perintah kawalan yang dikenakan ke atas premis dan kedai yang diarahkan tutup sehingga 31 Mac 2020. Bagaimanapun, Ketua Polis Kontingen Perlis Datuk Surina Soan berkata terdapat segelintir pihak yang masih meneruskan perniagaan dengan alasan tidak mengetahui perintah yang dikenakan. Justru pihaknya akan memberi nasihat dan notis sebagai permulaan. Sekiranya masih berdegil, tindakan tegas bakal diambil. So sebelum ni alasan bahawa mereka tak tahu tu tak boleh dah. Kita dah bagi notis lebih dulu, kita dah nasihatkan macam yang berjalan di kawasan-kawasan umum, yang berhimpun, semuanya pihak polis kita dah minta supaya pihak polis memberi nasihat terlebih dahulu supaya mereka balik. Kalau masih lagi berdegil, kita akan ambil tindakan lah. Tapi untuk masa ni kalau seboleh-bolehnya minta supaya berada di rumah dan premis yang tak sepatutnya dibuka mintalah ditutup. Selain penguatkuasaan terhadap kedai makan, sekatan jalan raya turut dilakukan bagi menyampaikan berita dan nasihat berkaitan perintah kawalan pergerakan yang telah ditetapkan. Polis Daerah Barat Daya Pulau Pinang akan terus menjalankan operasi di sekitar kawasan itu bagi memastikan perintah kawalan pergerakan berjalan lancar. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent A.A. An Balagan berkata, operasi dijalankan selama 24 jam membabitkan sekatan jalan raya dan pemantauan restoran serta kedai makan. Kaedah tersebut dilakukan bagi memastikan orang awam mengikut perintah yang telah ditetapkan tanpa berada di kawasan umum. Pemantauan menerusi unit rondaan bermotosikal URB juga giat dilaksanakan. Hanya untuk perkara-perkara yang penting sahaja atau kecemasan saja yang dibenarkan untuk bergerak. Dan kerjasama ini diperlukan daripada semua lapisan masyarakat agar penularan penyakit ini kita dapat bendung sepenuhnya. Beliau ditemui selepas mengadakan operasi sekatan jalan raya di Lebuh Raya Tun Dr. Awang dan sebuah pasar raya di Queens Bay. Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 31 Mac 2020 langkah terbaik membendung penularan wabak COVID-19 dalam negara. Dilangkaui perkara itu diambil serius penduduknya dengan akur arahan kerajaan. Wartawan Muhammad Najib Mazhur ada perinciannya. Setakat hari ini, 176 buah negara dan wilayah melaporkan kes penularan COVID-19 dengan kematian mencecah angka lebih 8,000 orang. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutama perkembangan gelombang kedua. Keutamaan kerajaan pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baharu wabak yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai penduduk. Meningkat dengan sangat mendadak kan. I think dalam almost 200% menaik sangat-sangat cepat lah. So hopefully bila orang stop bergerak satu tempat, tak ada lagi yang ni, so virus ni akan slowly, sebab dia ada dia punya masa incubation period dia kan. So by masa kalau kita dah kurangkan dia punya perbakan dan virus ni memang akan mati sendiri. So hopefully by that. Berkongsi pengalaman kepada RTM, Nurul Atika Adnan, pelajar tahun 2 dari Universiti Shandong, China, antara pelajar Malaysia dari Langkawi yang selamat pulang ke tanah air Januari lalu susulan penularan wabak COVID-19 di negara itu. Penuntut ijazah sarjana dalam jurusan pengajian Cina itu berada di daerah Jinan selama lebih sebulan selepas penularan wabak itu dikesan. Ekoran bimbang dengan peningkatan jumlah pesakit, Atikah mengambil pendekatan untuk pulang ke Malaysia menggunakan alternatif sendiri. Dan sepatutnya saya kena transit kat Bangkok dulu sebab saya ada persidangan akademik kat sana tapi dibatalkan. So saya ambil keputusan sebab 2 penerbangan dibatalkan, saya naik ke utara China, Beijing. So saya buat tempahan penerbangan baru. Dan alhamdulillah daripada situ boleh balik ke Malaysia walaupun awal-awal tu memang macam gelisah dengan takut lah sebab 2 kali flight dah cancel kan. Itulah macam.
Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Kedah juga kini memperketatkan kawalan keselamatan di beberapa pintu masuk utama termasuk di lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Sehingga kini Langkawi mencatatkan hanya 1 kes positif coronavirus oleh seorang kanak-kanak dari China awal Januari lalu, namun disahkan sembuh beberapa minggu kemudian. Peningkatan jumlah saban hari menyaksikan kerajaan Malaysia mengeluarkan perintah kawalan pergerakan seluruh negara sehingga 31 Mac 2020 sebagai langkah terbaik membendung COVID-19. Selain menyekat, ia juga membantu mengurangkan kebimbangan masyarakat terhadap penularan penyakit ini. Muhammad Najib Masur, RTM. Polis Labuan laksana operasi khas Katan Jalan Raya sejajar perintah kawalan pergerakan. Timbalan Ketua Polis Labuan DSP Muhammad Ibrahim Muhammad Ghani berkata ia bertujuan menasihati masyarakat supaya menghadkan perjalanan dan sebaiknya duduk di rumah jika tiada sebarang urusan penting. Untuk memastikan orang ramai supaya akur dengan perintah yang telah dikeluarkan supaya kita menghadkan pergerakan kita dan duduk di rumah. So, apa yang saya lihat di sini, saya mintalah masyarakat terutama di Labuan ni untuk menghadkan perjalanan dan kami lihat mulai sejak semalam dan hingga hari ini masih ramai yang tidak akur dan masih ramai kita boleh nampak dalam perkataan ini ramai kereta yang keluar ke bandar. Dalam pada itu, Polis Labuan turut membuka satu kertas siasatan berhubung penularan berita palsu berkaitan COVID-19. Laporan telah diterima daripada salah satu syarikat pengangkutan laut di Labuan. Berita wilayah hari ini diteruskan dengan laporan dari RTM Kota Kinabalu untuk perkembangan semasa di Sabah bersama rakan penyampai Konstantin Palawan. Silakan, Konstantin. Ya, silakan. Terima kasih Nurul Hidayah dan salam sejahtera. Sehingga jam 12.30 hari tadi, Sabah merekodkan pertambahan 9 kes baharu positif COVID-19 yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini sebanyak 112 kes. Ini dimaklumkan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam kenyataan akhbar yang dikeluarkan hari ini. Dan seterusnya, sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, Kementerian Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah KPINS mengambil langkah pemantauan berterusan dalam memastikan kebajikan dan keselamatan semua pelajar Sabah di semua tempat, termasuk luar negara, tidak terabai. Justru semua pelajar dan ibu bapa diminta mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. KPINS menerusi satu kenyataan berkata pihaknya sentiasa berhubung dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk menyelaraskan pelaksanaan. Antara langkah yang diambil termasuk menutup semua pusat latihan dan kolej milik Kerajaan Negeri Sabah sehingga 31 Mac. Bagaimanapun pelajar yang tinggal di asrama diberi dua pilihan iaitu dibenarkan pulang atau tinggal di asrama. Dalam pada itu, pelajar-pelajar Sabah di Semenanjung sentiasa dipantau dari semasa ke semasa melalui Pejabat Yayasan Sabah dan Pejabat Perhubungan Negeri Sabah di Kuala Lumpur. Mereka dinasihatkan supaya tidak pulang ke Sabah dan berada di asrama atau tempat penginapan masing-masing bagi mengelak penularan wabak. Untuk mengetahui maklumat semasa atau urusan berkaitan, pelajar dan ibu bapa boleh menghubungi Pejabat Perhubungan Negeri Sabah di Kuala Lumpur melalui talian 0392842108. Bangunan Wisma Muiz di Sembulan, Kota Kinabalu ditutup hari ini untuk tujuan pembasmian dan penyahkuman bagi mengelak penularan virus COVID-19. Ini berikutan maklumat seorang individu yang disyaki positif COVID-19 pernah berurusan di tingkat 10 bangunan berkenaan. Dalam tinjauan RTM di Wisma Muiz Kota Kinabalu, 8 anggota unit COVID-19 disinfek tim Dewan Bandaraya Kota Kinabalu membantu KKM melakukan pembasmian dan penyahkuman. Mereka mula melakukan kerja pembasmian kira-kira jam 11 pagi hingga 12.30 tengah hari tadi.
Sementara itu, menurut kenyataan Wisma Harta Sendirian Berhad, pembasmian dilakukan di tingkat 10 dan tingkat 1 bangunan berkenaan selepas mendapat nasihat dari Kementerian Kesihatan. Kenyataan turut menyebut sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan, hanya beberapa premis di Wisma Muiz dibenarkan beroperasi. Antaranya pusat hemodialisis yang menempatkan 20 mesin untuk keperluan 60 pesakit yang menjalani rawatan setiap hari dan institusi perbankan. Semua pihak diharap mengambil maklum khususnya mereka yang ingin menjalankan urusan di bangunan berkenaan. Bagi mengelak sebarang kemungkinan jangkitan COVID-19, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kota Kinabalu yang beroperasi hari ini mengambil inisiatif mengadakan jarak sosial. Pengarah JPJ Sabah, Sadim Abdul berkata, meskipun beroperasi demi memenuhi kehendak pengguna, namun langkah keselamatan tetap menjadi keutamaan. Semasa mereka berbaris ni, mereka juga diinisiatifkan untuk melaksanakan social distance dalam 1 meter, 1 meter jarak satu orang yang lain. Dan apabila kita benarkan mereka ini berurusan di pejabat di kaunter JPJ, social distance pun kita laksanakan juga, di mana bila mereka duduk di kursi itu ada jarak dia dalam 1 meter. Sadim ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, pihak JPJ akan sentiasa beroperasi memantau pergerakan kenderaan bagi memastikan semua pengguna jalan raya mematuhi peraturan. Beliau turut memaklumkan perkhidmatan kaunter bagi semua pejabat JPJ di seluruh negeri akan ditutup bermula esok sehingga ke tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Dalam pada itu, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah turut mengambil langkah menjarakkan kedudukan kerusi menunggu di hospital berkenaan bagi membendung penularan COVID-19. Pengarahnya Dr. Tan Bee Hwai berkata, langkah tersebut diambil bagi mengelak penyebaran sebarang virus. Keadaan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA secara amnya terkawal walaupun kelihatan ramai penumpang yang terjejas akibat pembatalan 70% penerbangan oleh syarikat penerbangan AirAsia berkuat kuasa hari ini hingga 31 Mac ini. Pengurus Kanan Malaysia Airport Sendirian Berhad MASB Sunif Naiman ketika dihubungi RTM berkata, ketika ini pihaknya dengan kerjasama pasukan keselamatan KKIA dan PDRM berjaya mengawal keadaan dan membantu penumpang yang terjejas. Pihaknya turut memantau rapat perkembangan semasa di KKIA dan sentiasa bersiap sedia bagi mengambil langkah sewajarnya jika keadaan memerlukan. Setakat ini, seramai 95 petugas keselamatan ditugaskan bagi mengawal keadaan semasa di KKIA. Sunif berkata pihak MASB juga sedang memohon bantuan daripada Lembaga Pelancongan Sabah dan Persatuan Hotel untuk menempatkan sementara penumpang yang terjejas berikutan pembatalan penerbangan itu. Dalam satu kenyataan, syarikat penerbangan AirAsia memaklumkan akan membatalkan semua penerbangan ke Sabah dan Sarawak dengan efektif bermula hari ini hingga 31 Mac ini. Hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan di sekitar Pekan Keningau mendapati premis perniagaan telah ditutup kecuali pasar raya, pasar umum dan kedai runcit yang beroperasi seperti biasa. Tinjauan kru RTM di pasar umum mendapati orang awam hanya membeli keperluan makanan harian dan pulang ke rumah seperti yang disarankan dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Saya lihat di pasar ini pun masih mencukupi lah, jadi tidak perlu kita rasa panik. Jadi saya selepas ini saya terus pulang rumah lah sebab kita kena ikut apa yang disarankan oleh kerajaan supaya kita sentiasa berada di rumah demi untuk keselamatan sendiri dan keluarga juga. Kurang sudah. Ya. Sekarang ini restoran semua pun tidak buka. Cuma ada orang biasa-biasa saja datanglah beli sayur. Lain-lain tidak sudah. Terus pada begitu aja lah. Kita kena terpaksa mau pergi pasar beli dan bawa ke bukan lama bah. Beli saja dan bawa balik. Bagi kami mengelakkan supaya jangan yang terjebak dengan apa yang kita sekarang lah. Tahu yang ada ialah penyakit kan.
Sementara itu, ketika dihubungi pemberita RTM, pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Georgia Abbas berkata tiada pembelian panik berlaku setakat ini. Beliau menasihatkan orang ramai tidak membuat pembelian panik kerana bekalan barangan keperluan harian mencukupi. Sekian berita dari Sabah bersama saya Konstantin Palawan petang ini. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar, dan kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Konstantin langsung dari Sabah. Baik saudara, seterusnya kita ke Sarawak yang turut menyentuh mengenai penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi untuk perkembangan lanjut kita bersama Damia Cassandra Manja di RTM Kuching. Silakan Damia. Baik, terima kasih Nurul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Operasi semua gerai menjual makanan dan minuman, kopitiam, kedai makan dan kedai minum diarah untuk ditutup mulai pukul 8 malam selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Antonio Katigalis menerusi kenyataan media mendedahkan penghadaan waktu operasi setakat pukul 8 malam itu adalah sehingga ke suatu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Ke arah itu, semua pihak majlis tempatan hendaklah memastikan arahan masa penutupan ini sentiasa dipatuhi. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin lepas berkuat kuasa dari 18 hingga 31 Mac. Berkaitan sektor peruncitan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, kedai makan, kedai runcit, kedai serbanika dalam barangan khusus sahaja dibenarkan beroperasi seperti biasa tetapi hanya untuk makanan yang dibawa pulang sahaja atau melalui perkhidmatan penghantaran. Makan di kedai tidak dibenarkan. Sebentar tadi berlangsungnya mesyuarat COVID-19 yang dipengerusikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Untuk perkembangan terkini, kita bersama wartawan Monica Gary di Wisma Bapa Malaysia. Monica, silakan. Ketika ini saya berada di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching di mana sebentar saja lagi akan berlangsungnya satu sidang media oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak iaitu Dato' Amar Douglas Ugambas mengenai perkembangan terkini COVID-19 di Sarawak. Untuk itu kita terus saja ke sidang media tersebut. Today, March the 19th, Sarawak record one positive case of COVID-19. To bring the total to 51 since the first 3 cases reported on March the 13th. As of today, we have a total of 682 patients under investigation or PUI cases. Of these, 292 have tested negative, while 340 are still awaiting laboratory testing. In Sarawak, we have 4 designated hospitals to deal with COVID-19 positive cases. They are the Sarawak General Hospital, the Sibu Hospital, Miri Hospital, and Bentulu Hospital. Most of the cases, over 75% or 38 positive cases in Sarawak are imported cases from the cluster that attended the Masjid Jami' Sri Petaling religious gathering from February 29 to March the 1st. We have 3 other clusters, namely Kuching, Emmanuel Baptist Church, we have Good News Fellowship Church. Serike cluster plus source is yet to be identified. The third source are the DAP dinner on the 7th March and Josephine Day on the 13th March. I would like to appeal here to those who have attended the gathering or are in close contact with those who had attended them to go to the nearest hospital for the necessary health screening. This is very important to you and everyone else. We also have the following center to house PUI cases. In Kuching, we have College Kesihatan Awam, the Institute Kemajuan Desa, and the Intan
Sarawak. In Sibu, we have Kumoyang Youth Camp. In Bintulu, we have Semelaju National Park. And in Miri, Kampung Sukan Petronas. I would like to stress here that we are only sending PU cases here to these places just now and not positive cases. People living in the vicinity should not be unduly worried, as this venue would be strictly guarded by and monitored by security personnel. They will be off limit to outsiders. On the movement control, I would like everyone to observe the directive to stay home as much as possible. COVID-19 can spread very easily in crowded places, particularly if there is someone who is having the COVID-19. Places like the airport, the wharf, the bus station, coffee shops, they can be very crowded when people start to their villages or longhouses. I also want those who have been directed to complete the safe quarantine for 14 days to fully serve the period. You will be subjected to random monitoring through personal visit, phone call, or modern technology application. Lastly, to everyone, please take care of your personal hygiene. Wash your hands frequently with soap and water or hand sanitizer. Observe the social distancing. Sekian sahaja yang saya bawakan daripada Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Untuk itu, kembali kepada rakan penyampai. Baik, terima kasih Monika. Kita teruskan dengan berita yang seterusnya. Jabatan Penerangan Daerah Seri Aman hari ini memulakan hebahan umum mengenai Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Pasukan yang disertai 4 pegawai serta kaki tangan Jabatan Penerangan bergerak ke kawasan taman-taman perumahan dan kampung-kampung untuk menerangkan kepada masyarakat tentang Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang dilaksanakan ketika ini. Pegawai Penerangan Daerah Seri Aman Muhammad Alwi berkata hebahan umum adalah langkah terbaik dalam memberi penerangan kepada orang awam. Ia memandangkan kerajaan tidak membenarkan sebarang bentuk program melibatkan khalayak ramai dianjurkan ketika ini. Jadi kita masih melihat bahawa pergerakan di kawasan Seri Aman ini penduduk masih seolah-olah tidak menghiraukan saranan kerajaan. Jadi inilah yang membuatkan Jabatan Penerangan untuk keluar menerangkan supaya rakyat faham langkah pencegahan kawalan pergerakan ini supaya mereka tidak sewenang-wenangnya melanggar langkah yang telah disaran oleh pihak kerajaan kita. Selain membuat hebahan di sekitar kawasan bandar Sri Simanggang, pihaknya juga akan ke kawasan luar bandar, terutamanya ke rumah-rumah panjang supaya maklumat dapat disampaikan secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seri Aman DSP Bingkok John telah memulakan sekatan jalan raya di sekitar kawasan di bawah pentadbirannya selaras pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Mereka daripada luar kawasan Seri Aman, kita akan ambil inilah buat pendaftaran dia punya alamat dia di luar dengan nama sekali lah berapa orang dan apa tujuan dia datang ke Seri Aman. Kita akan ambil maklumat tersebut lah. Sementara itu, di Sibu, inisiatif sama diambil Jabatan Penerangan menerusi hebahan menggunakan pelbagai bahasa. Dengan objektif yang sama, Pegawai Penerangan Daerah Sibu, Rosman Raini berkata, langkah ini penting bagi memastikan kesihatan dan keselamatan orang awam dalam mengekang penularan COVID-19. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU mengeluarkan arahan terhadap keperluan serta beberapa perkara berkaitan perkhidmatan yang disediakan DBKU. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Redwan memaklumkan arahan tersebut dikeluarkan selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan.
Antara arahan yang disenaraikan ialah kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan perlu dihentikan dan sebarang kebenaran hanya diberikan kepada kontraktor untuk melaksanakan baki kerja yang perlu disiapkan. Bagi kerja kecemasan, penyelenggaraan diteruskan untuk memastikan keselamatan awam. Manakala pengurusan trafik dan pelaksanaan aspek keselamatan di tapak projek juga diteruskan dan sentiasa dipantau serta diselenggara. Kerja-kerja penyelenggaraan fasiliti yang kritikal seperti peralatan mekanikal dan elektrikal yang dijadualkan juga diteruskan. Untuk kerja penyelenggaraan dan pembersihan bandar seperti pokok, rumput, parit dan jalan akan dihentikan namun akan dilaksana jika terdapat keperluan kritikal. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak dan untuk berita yang seterusnya kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Damia langsung dari Sarawak. Baik saudara, lintas langsung dari Johor hari ini membawakan berita mengenai inisiatif Majlis Bandaraya Johor Bahru dalam membendung penularan COVID-19 selain tinjauan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan di premis-premis. Berita penuh kita terus bersama rakan penyampai Nur Akila Arba'in. Silakan Akila. Terima kasih Dia. Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan sahaja peluang kepada orang ramai untuk tinggal di rumah bagi mengelak penularan COVID-19. Ia juga kesempatan bagi beberapa pihak termasuk pihak berkuasa tempatan PBT menjalankan proses dekontaminasi di premis-premis. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB misalnya melancarkan program dekontaminasi masjid di dalam kawasan pentadbirannya bermula semalam sebagai langkahnya hukuman COVID-19. 23 masjid dipilih bagi proses berkenaan yang dijangka berlangsung dalam tempoh kira-kira seminggu. Program turut mendapat kerjasama Kementerian Kesihatan dan pejabat kadi daerah. Pengarah Jabatan Kesihatan MBJB Dr. Aslinda Salikin memaklumkan 5 pasukan digerakkan sepanjang tempoh tersebut dengan mengenakan peralatan pelindungan diri PPE. Kita jadualkan dalam tempoh seminggu ini ataupun selewatnya 31 hari bulan Mac. Tetapi masalah kita adalah untuk mendapatkan bekalan PPE yang lengkap di mana untuk kegunaan anggota kita, di mana kita mengikut prosedur garis panduan yang ditetapkan oleh pihak KKM dan kita tidak mahu expose kita punya anggota kepada risiko. Sejak semalam, sebanyak 10 buah masjid dikontaminasi dengan tumpuan proses nyahkuman di ruang solat, tempat wuduk, laluan pejalan kaki dan tempat duduk. Tinjauan pasaraya di sekitar Johor Bahru pula mendapati pengusaha-pengusaha mempraktikkan langkah kebersihan dan sanitasi ke atas semua pengunjung yang berada di premis. Usaha tersebut sebahagian daripada tanggungjawab bersama mereka dalam membendung penularan wabak COVID-19. Pengurus besar sebuah pasaraya di Senai, Mas Imran Adam berkata, langkah sanitasi tersebut secara tidak langsung mampu memberi keyakinan kepada pengunjung untuk meneruskan pembelian dengan selamat. Ditanya mengenai bekalan barang keperluan harian, rata-rata pengusaha memaklumkan ia masih mencukupi walaupun berlaku pembelian panik baru-baru ini. Untuk pencegahannya, kami ada buat itulah. Ada pemeriksaan suhu pelanggan, kita ada bagi sanitizer. Jadi untuk di kaunter pembayaran tu kami menjarakkan 1 meter untuk setiap pelanggan. Di kaunter timbang sama kami ada letak line untuk pelanggan menjarakkan 1 meter di antara satu sama lain. Namanya kami berniaga macam ni, apapun itu arahan dari kerajaan, kami akan ikut aja. Yang penting usaha tetap jalan dan berdoa kan macam tu kan. Tapi alhamdulillah walaupun buat aturan tak boleh makan di kedai, alhamdulillah sambutan masih ada. Tapi memang kuranglah daripada hari biasa dia. Ikan cukup, bagian-bagian sayur cukup lah ada. Pengedar pun ada. Ada barang-barang supply ada. Semua cukup lah. Tapi terjejas sikit kerana apa? Terlalu orang buru-buru nak beli barang. Kerana panik betul.
Sebanyak 46 buah keluarga menerima sumbangan wang ihsan selepas terlibat dalam bencana ribut yang memusnahkan sebahagian daripada rumah mereka pada 11 Mac lalu di Taman Desa Permai, Johor Bahru. Sumbangan tersebut diserahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Zaitun Ismail sebanyak RM31,500. Setiap keluarga menerima bantuan mengikut jumlah kerugian yang ditanggung selepas kejadian ribut tersebut. Sumbangan wang ihsan tersebut hasil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Agama Islam Johor dan Yayasan Penyayang. Majlis Agama Islam Johor menyumbangkan 21,100, Yayasan 14,800 dan JKM 4,600. Dan sebenarnya kalau ikut ada 56 buah rumah, tetapi kita hari ini menyampaikan untuk 46 buah rumah disebabkan mungkin dokumen-dokumen yang kurang lengkap daripada mangsa. Beliau berharap jabatan-jabatan yang bertanggungjawab dapat membantu lebih ramai mangsa bencana yang memerlukan bantuan. Sekian berita dari Johor petang ini, kembali semula kepada rakan di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Akila langsung dari RTM Johor. Baik saudara, kita dapatkan dahulu ramalan cuaca semasa secara langsung bersama rakan penyampai Wan Muhammad Hafiz Hussein di Met Malaysia. Silakan Hafiz. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Dan buat masa kini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta elok bergelora di mana kawasan Peran di rantau negara kita. Baiklah, seterusnya kita balik ke paparan gembar radar bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia sudah ada hujan yang berlaku yang melibatkan negeri Perak dan juga di negeri Selangor, dan menjelang ke lewat petang nanti kita masih menjangkakan hujan berserta ribut petir akan berlaku di bahagian pedalaman negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, begitu juga di Melaka dan juga di bahagian barat Johor, dan keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Di negeri-negeri lain insya-Allah tiada hujan akan berlaku. Bagi negeri Sabah pada ketika ini hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian Tawau, Sandakan dan juga di bahagian pantai barat. Manakala di negeri Sarawak pula seperti diramalkan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian kecuali di bahagian Miri. Keadaan lembap di negeri Sarawak ini juga kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih terkini, anda boleh layari laman sawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca, begitu juga Facebook, Instagram dan juga Twitter. Dan di kesempatan ini, kami menasihati anda agar patuhi perintah kawalan pergerakan. Kami bertugas untuk anda duduk di rumah untuk kami. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik saudara, sekian berita wilayah edisi 19 Mac 2020. Berita RTM juga boleh diikuti melalui aplikasi MyClick dan Facebook RTM. Teruskan bersama RTM, jenama media paling dipercayai. Saksikan juga berita perdana jam 8 malam ini untuk temu ramah eksklusif bersama Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adam Baba. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum dan salam sejahtera.